Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Jit Zulkifli dalam Inspirasi Legenda. Minggu ni kami nak bawakan kepada anda kisah bekas atlet negara iaitu dalam sukan karate, iaitu Arpu Vaneswaran yang telah pun memenangi 2 pingat emas di Sukan Asia dan 3 pingat emas berturut-turut dalam Sukan SEA. Nak tahu kisah beliau? Ikuti Inspirasi Legenda Penyemarak Misi Emas. Jika dilihat dari penglibatan jago karate negara, Arpu Vaneswaran anak lelaki Ramasamy atau lebih mesra disapa Coach Puven, beliau bukanlah nama asing di pentas Sukan Asia yang mewakili negara Malaysia. Menyertai 5 edisi tamasya sukan berkenaan secara berturut-turut sejak tahun 1994, banyak kejayaan dan gelaran podium yang telah diperolehi beliau sepanjang tempoh tersebut. Meraih sesuatu kemenangan lebih mudah daripada mempertahankannya, namun ia bukan alasan untuk tidak mempamerkan aksi terbaik sepanjang berada dalam karier selaku atlet. Meskipun mengetahui ia bukan satu tugas yang mudah, tetapi bagi Coach Puven, beliau tetap percaya pada kemampuan dirinya untuk melakukan yang terbaik semasa bergelar atlet atau dalam apa jua bidang yang dilakukan. Kehadiran beliau juga membawa misi yang tersendiri sepanjang membawa nama Malaysia dengan sokongan ahli keluarga dan rakan yang sentiasa berada di samping kerjaya serta kehidupan beliau. Bukan itu saja, menurutnya berdasarkan persediaan yang dilakukan dan semangat untuk meraih kemenangan sebelum, semasa dan selepas pertandingan, peluang pasti akan muncul dan kejayaan pasti ada jika tepat pada masa dan caranya. Dengan berpengalaman sebagai kapten pasukan karate negara selama 10 tahun bermula pada 2000 hingga 2010, banyak yang dipelajari beliau membawa ahli pasukan mencapai kejayaan bersama di samping dibimbing jurulatih yang berpengalaman. Menyedari aksi terakhirnya di Sukan Asia Guangzhou 2010, sebelum bersara, beliau tekad menutup buku sebagai atlet dengan kenangan manis. Jika dulu banyak yang dikorbankan sepanjang menggapai cita-cita, kini fokusnya lebih terarah untuk mengimbangi kehidupan bersama keluarga, kerjaya dan juga menguruskan akademi latihan persendirian. Kami di Inspirasi Legenda berkesempatan meluangkan masa bersama legenda ini untuk berkongsi cerita sepanjang jalan kenangan beliau bergelar atlet karate negara. Okey, terima kasih Coach kerana sudi bersama dengan saya untuk episod kali ini. Coach merupakan bekas atlet kebangsaan bagi sukan karate. Jadi kita nak mengenali Coach lebih lagi. Macam mana permulaan kerjaya atlet karate tu bermula dalam hidup Coach sendiri? Terima kasih Jit. Okay, nama saya Arpu Vaneswaran. Saya lahir di Sentul, Kuala Lumpur. Saya adalah anak tunggal dalam keluarga saya. Adalah sikit-sikit. Okey, sebab tu mak saya yang dia paksa saya untuk masuk karate. Sebenarnya pada mulanya saya tak suka nak masuk mana-mana sukan. Kenapa tak suka sukan pada awalnya? Sukan adalah saya dalam sukan lumba lari, school runner. School runner. Untuk jarak? Jauh. Jarak jauh. 5,000 dengan 10,000 meter. Pada usia dari 7 hingga 15 tahun saya di Sekolah Rendah Lasal Sentul. Selepas itu sekolah menengah di SMK Lasal Sentul. Form 4 dengan Form 5 di MBS Sentul. Okey, jadi memang Sentul dilahirkan, dibesarkan di sana. Ya, betul. Macam mana perubahan transisi daripada 5,000 ke 3,000 meter sehingga 10,000 meter kepada sukan karate? Kenapa mak paksa masuk karate? Masa itu kawan saya yang bernama Alogu Sundaresan di Persatuan Karate Ayashiha. So dia pujuk saya untuk masuk karate. So oleh sebab mak saya paksa, kawan saya pujuk, saya pun masuk karate pada usia 15 tahun. So dari sanalah perjalanan karate saya bermula, iaitu pada tahun 1989. Okey, 1989, lebih kurang 35 tahun macam tu sampai sekarang. Macam mana daripada benci kepada cinta dan kemudian menjadi atlet yang ada 3 emas berturut-turut dalam Sukan SEA, 2 emas dekat Sukan Asia tu bermula. Dari sekolah tu disebabkan kawan tu juga, macam mana perjalanan daripada sekolah ke atlet ataupun platform yang lebih profesional? Okey, pada mulanya saya join secara hobi oleh sebab paksaan dan pujukan daripada mak dan kawan saya.
So pada tahun macam mana dia bertukar fokus saya lebih mendalam dalam sukan karate adalah sebab master saya iaitu Datuk Ariwalagan. Sebab pada tahun 1989 sukan si diadakan di Malaysia iaitu di Bangi. So kawan saya yang sama pujuk saya, okey jom pergi tengok master kita lawan. Okey, so saya pun ikut. So masa itulah detik itulah yang menukar saya perspektif saya atau pandangan saya dalam bidang atau sukan karate. So bila saya melihat master saya itu Datuk Ariwalagan bertanding dalam sukan si, saya sangat tertarik dan kagum dengan suasana dan dikeliling stadium itu. Yang detik itulah yang menukar fikiran saya dalam sukan karate ini. Dari detik itulah saya mula memberi lebih tumpuan dalam sukan karate. Okey, siapa idola selain daripada coach sendiri yang coach nyatakan tadi dalam sukan karate ni sendiri, dan macam mana nak terapkan idola punya semangat tu untuk pencapaian coach? Okey, idola saya adalah dalam sukan karate adalah coach Ariwalagan atau Datuk Ariwalagan. Dalam bola sepak adalah Maradona. Okey, dia adalah idola saya. Kenapa? Sebab karakter dia, sebab Maradona itu adalah pendek, saiz kecil. Tetapi dia menunjukkan iaitu saiz tidak menentukan kaliber seseorang. Dan oleh sebab idola saya adalah Datuk Ariwalagan, dan dia juga adalah jurulatih saya, jurulatih peribadi saya, dan saya bermula karate dengan ayah dia, Datuk T. Ponaya, dan ketiga-tiga anak dia. So saya mula karate saya dengan semua legenda. Inilah peserta negara untuk pingat gangsa yang pertama, Bhuvaneswaran Ramasamy. Malaysia mula menghantar atlet ke Sukan Asia Tenggara pada tahun 1959. Sukan Asia Tenggara 1994 di Hiroshima, Jepun berlangsung pada 2 hingga 16 Oktober 1994, di mana kem karate negara pada ketika itu membawa pulang 3 pingat gangsa menerusi R. Bhuvaneswaran bagi lelaki komite 60 kg. Akan bertemu untuk menentukan emas dan juga perak. Kita ucapkan kepada peserta negara iaitu Bhuvaneswaran Ramasamy untuk kategori berat badan 60 kg. Tipu tak dia dalam diary atlet ni ada kenangan-kenangan pahit kan. Dalam sepanjang karier ni mesti ada momen yang kita jatuh. Ya, orang kat luar sana tak tahu pun sebenarnya, tapi kita je yang simpan dekat coach. Ada banyak kenangan manis dan pahit. Okey, yang sangat pedih atau pahit yang saya boleh ingat sehingga sekarang dalam karier sebagai seorang atlet, pada tahun 98 Sukan Asia di Bangkok, saya adalah salah satu prospek untuk pemenang pingat emas pada tahun 98 Sukan Asia. Tetapi saya pulang dengan tangan kosong. Tak menang kan tu? Tak menang. Boleh dikatakan sebab terlalu tinggi stres saya. Sebab saya nak memenangi pingat emas untuk Malaysia. Dan saya gagal dalam pusingan pertama. Pusingan pertama dengan Indonesia. Saya gagal. Dan yang Indonesia ini juga favourite untuk kategori itu. So pada masa itu saya dengan Indonesia lah yang selalunya favourite. Selalunya dalam sukan si ke. Memang dia lah. Dengan dia lah. So saya kalah dengan dia, dan selepas tu dia masuk final, dan saya dapat peluang untuk pingat gangsa. So saya sedang bertarung untuk pingat gangsa. First round pingat gangsa saya menang, second round pingat gangsa saya menang. Untuk menentukan pingat gangsa, saya bertemu dengan atlet dari Syria.
dan saya sedang menang di atlet itu dengan 5-1. Ketinggalan 15 saat lagi. Okey, dah nak Dah, habis tu. dah habis dah. 5-1. So confirm Memang menang. boleh menang lah. Gerak sana gerak sini adalah dia punya taktik dia. Pada masa itu, so dia serang saya tumbuk ke arah tekak. So dia collapse, maksudnya dia knockout. Knockout ya. So dalam sukan karate ni Tak boleh. kita tak boleh knockout. So terus dia knockout, so saya kena disqualify. Disebabkan itu saja. Disebabkan itu, bukan disebabkan itu saya disebabkan itu saya kalah. Tapi kenapa saya Rasa macam tu kenangan pahit. kecewa sangat sebab pada masa itu saya stop kerja saya sebagai penyelia di bank. Dan saya full fokus di sukan karate. So itu yang buat saya kecewa dan membawa saya ke tahap nak stop karate, nak berhenti karate terus. Saya beri sedikit masa diri saya sendiri dan saya mula baliklah. Tapi dalam kesedihan pun ada kemanisan dia. Saya motivasi kepada diri saya sendiri. Dia adalah sukan, kalah menang adalah biasa, kita kena terima. So saya buat Perwaniswaran yang baru. Dalam masa yang 4 tahun lagi yang akan datang, saya akan memenangi pingat Asia, iaitu di Sukan Asia Busan. Memang memenangi pingat emas untuk diri saya dulu sebab saya nak rasai emas tu dan untuk Malaysia. Yes, Puvan is back. Betul. Puvan is back. Jadi 4 tahun perjalanan tu cukup indah. Keluarga macam mana? Kehidupan peribadi Coach sendiri? Saya berkahwin pada tahun 2003. So saya ada 3 anak lelaki dan juga mengikuti karate dan ketiga-tiga adalah black belt. Yes, yang ketiga-tiga. Yang pertama nama anak saya Sriwas, 20 tahun dan dia akan mewakili negeri Kelantan untuk Sukma Sarawak. Yang kedua Rohit yang berumur 17 tahun, masih cuba untuk memasuki pertandingan. Dan ketiga Girwan berusia 15 tahun. Bermula dari penglibatan pada tahun 1990 hingga 2010, Coach Puvan ternyata cemerlang apabila membawa pulang kilauan pingat untuk negara pada kejohanan peringkat Asia maupun Asia Tenggara yang disertainya serta 14 kali juara kebangsaan bermula 1992 hingga 2007. Puvan juga telah menyertai 5 sukan Asia berturut-turut sejak 1994. Beliau telah memenangi pingat gangsa di Hiroshima 1994, emas di Busan Korea Selatan 2002, pingat perak di Doha pada tahun 2006 dan pingat emas di Guangzhou, China pada 2010. Saya bersara selepas Sukan Asia di Guangzhou, iaitu 2010. Sebab saya memang dah target untuk retire sebagai seorang juara. Sebab saya tak nak retire masa saya tengah down. Sebab kenangan manis tu penting kan. So, sebab itu saya retire. Saya dah fix saya nak retire 2010 dengan pingat emas. So saya memang memenangi pingat emas dan saya retire. So selepas retire, chapter sebagai seorang atlet dah tutup. Apa yang buka? Apa yang buka sebagai jurulatih. So dari tahun 2011 saya menjadi jurulatih kebangsaan. Saya memang mengajar di akademi saya. Saya pernah menjadi jurulatih negeri atau konsultan untuk sukan-sukan dalam negeri dan Sukma semasa saya atlet. Tapi full time coach adalah pada 2011 hingga 2011 saya menjadi jurulatih junior untuk kebangsaan dan kontrak saya tamat 2015 pada bulan Disember. So 2016 saya balik concentrate akademi saya. Selepas tu negara Thailand dia menjemput saya. Sempat ke sana juga Sempat ke sana untuk 3 tahun. 17, 18, 19. Pencapaian untuk negara Thailand sepanjang karier coach? Thailand boleh dikatakan tak sangat kuat dalam sukan karate di sukan Asia. Di C. Asia, sukan C. Ya. Okey. Tetapi selepas saya masuk first assignment saya pada tahun 2017 sukan C, iaitu di Malaysia.
So itu adalah satu kenangan manis sebab 6 atlet Thailand memasuki final. Dan kita telah memenangi 5 pingat perak dan 1 emas dan 5 gangsa. So itu adalah satu achievement yang bersejarah untuk tim Thailand. Dan selepas tu saya membawa mereka ke Sukan Asia di Palembang 2018. Setelah habis dengan Thailand, maksudnya kembali semula ke kamp? Sebelum itu 2019 dengan Thailand juga. Itu adalah satu achievement yang paling terbaik. Kita telah memenangi 3 emas first time. Mereka memenangi emas di Philippines. So selepas tu dah COVID attack kita. So 2020 memang tutup. Tak ada apa-apa rancangan. Back to academy, focusing saya punya own students. Selepas tu MAKAF iaitu Persatuan Karate Malaysia memanggil saya untuk coach senior team. Sehingga sekarang? Sehingga 23 Disember. Selepas lebih 20 tahun mengabdikan diri dalam sukan karate, Phuvane akhirnya tersenyum puas apabila beliau tersenarai sebaris Olimpian lelaki tahunan pada 2010. Kini setelah bersara, beliau banyak menghabiskan masa dengan keluarga di samping memberi tumpuan kepada ketiga-tiga anak lelakinya yang turut aktif dalam sukan karate. Jika dahulu beliau melihat dirinya di pentas tertinggi, impian seterusnya adalah menjadikan anak-anaknya turut cemerlang dalam sukan yang sama demi membawa nama negara. Selepas bersara secara rasmi tahun 2010, beliau pernah menyatakan hasrat untuk membantu melahirkan ramai atlet karate muda untuk ke peringkat antarabangsa. Kini dengan pengalaman sebagai jurulatih sejak awal penglibatan, beliau telah menyumbangkan jasa dan mengutarakan janji bukan sahaja selaku jurulatih kepada negara tetapi juga kepada akademi latihan yang ditubuhkannya sendiri demi menyumbang legasi dan pencarian bakat baharu sukan karate negara. Harapan saya bagi akademi saya adalah untuk melahirkan lebih ramai atlet untuk mewakili Malaysia dan seterusnya saya mahu murid-murid saya memenangi banyak kejohanan di persada antarabangsa. Dan nasihat bagi atlet pelapis, kita harus memberi komitmen yang tinggi, berdedikasi dan bertekad untuk memberi yang terbaik. Champions are not born, but they are made. Kita sebagai seorang juara, kita harus memberi yang terbaik. Jangan memberi alasan untuk tidak berlatih. Kita harus mencari alasan untuk berlatih. Jadi kita boleh menjadi seorang juara dan tetap juara. Okey, saya bersama dengan isteri kepada Coach Phuvan iaitu Puan Jaya yang setia dah berapa tahun dah perkahwinan? 20. 20 tahun? Ui, lama dah. Puan Jaya sendiri, macam mana perkenalan anda berdua? Saya masa umur 16 tahun, Form 3. Tingkatan 3, dia umur 17. Okay. Saya sekolah lain. Saya Puteri Titiongsa Jalan Temerloh. Dia sekolah MBS. Dia bukan cakap dia cinta saya. Suka je? Bukan. Terus dia cakap saya mau kahwin awak. Memang berani betul macam atlet karate. Saya cakap masa tu, mana boleh you kita berkawan juga. Tiba-tiba you suka nak kahwin saya. Saya pun belum habis sekolah. Dia cakap, itu tak apa. You continue you punya belajar. Saya pun belajar juga. Dia terus datang rumah. Ketuk pintu. Saya bukan tiba-tiba saya tengok, apa saya you datang sini? Yalah, saya nak minta kebenaran mak awak. Boleh kahwin kan? You punya anak. You boleh bagi saya kahwin kan you punya anak. Lepas tu dia tanya bapa saya. Bapa saya cakap, kalau anak suka, jadi bolehlah. Saya tak ada cakap apa. Jadi bila dah kenal coach, kita tahu dia ada ego dia sendiri dalam sukan karate ni. Macam mana penerimaan Puan Jaya sendiri sebelum, selepas, semasa kahwin dengan coach Phuvan ni? Sebab kita tahu dia punya jadual memang pack. Macam mana nak bagi masa tapi dalam masa sama nak support? Dia tak bagi masa saya. Tak bagi. Dia selalu pergi training saja. Kadang-kadang pun saya pun ada marah juga.
Kita mau keluar, mau pergi wayang, mau Dating pergi dating, mau pergi makan. You tamu kasih saya masa lah. Selalu you keluar karate, meeting sana sini, training sana training, pergi luar negeri, macam mana? Dia cakap, saya sudah beritahu awak. Masa dulu, sebelum kahwin pun saya sudah beritahu. Saya penting karate. Karate yang penting. Anak kedua masa saya bersalin, ada pertandingan lah. Tapi itu pun bukan date. Doktor yang bagi dia. Bukan you date. Bukan itu date. Tiba-tiba sudah sakit. Lepas tu saya telefon cakap dia, saya sudah sakit perut lah. Dia cakap, tak apalah, you bawa you punya adik pergi hospital. Lepas bersalin juga adik saya telefon bagi dia. Bagi tahu. Bagi tahu dia. Sudah bersalin, anak lelaki. Sudah 2 minggu baru dia Balik. baru balik rumah. Dalam kesibukan, tanggungjawab dan masa bersama keluarga tetap menjadi keutamaan beliau. Saya bersama dengan anak sulung kepada Coach Pooven. Jadi kita nak tahu sedikitlah mengenai Pooven, macam mana Coach Pooven di rumah dan rasanya perasaan menjadi anak kepada Coach Art Pooven. Dia dekat rumah lain, tempat training lain lah. Dekat tempat training dia memang tegas. Kalau dekat rumah jenis macam minta apa pun dapat lah. Kenapa pilih sukan karate juga? Kenapa tak pilih sukan lain? Sekarang saya umur 20. Sekarang saya buat pre-university dekat Sekolah Sukan Bukit Jalil lah. Sekarang dah last year. Lepas ni sambung degree. Saya pilih karate untuk awal-awal masuk sebagai hobi ya. 4 tahun. Ikut ayah pergi karate kelas. Lepas tu dia jadi hobi. Lepas hobi dia jadi passion. So sekarang memang karate lah. Sekarang saya mewakili Kelantan untuk Sukma tahun ni. Sebelum Sukma ni ada lagi berapa pertandingan, iaitu ada senior makaf, ada junior makaf. So lepas habis itu semua barulah lepas tu baru Sukma. So masih tengah preparation lah. Adik-beradik lain pun dia orang dalam karate, tapi dia orang pun masih buat persediaan juga untuk tournament-tournament akan datang. Okey, perasaan menjadi anak kepada Coach Pooven. Bangga, mesti bangga. Tapi ada advantage. Sebab saya boleh train dengan dia. Iaitu semua orang tahu Wira Malaysia kan. So saya boleh train dengan dia. Itu saya rasa macam advantage lah. Bukan semua orang dapat kan. Kalau saya lepas training, kalau saya tak tahu, saya macam tak sure, saya boleh tanya dia. So itulah saya rasa saya dapat advantage. Kunjungan pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan Datuk Nurul Arifin Abdul Majid bersama wakil lain turut menjadi tanda perhargaan buat jago karate ini. Ia sebagai menzahirkan perhargaan kepada usaha-usaha yang dilakukan demi memberi manfaat kepada bekas atlet negara dan ahli keluarga atlet tersebut, terutamanya yang telah berjasa membawa nama negara di peringkat dunia. Kehadiran bekas atlet ini mampu memberi nilai tambah untuk menaikkan lagi semangat ahli sedia ada untuk berkongsi ilmu, khususnya membabitkan kerjaya selepas bergelar atlet kebangsaan. Hebat, bersemangat dan lebih berinspirasi, begitulah perjalanan atlet negara kita iaitu Art Poovaneswaran dalam karate, dan semestinya beliau menjalani kehidupan sebagai atlet dan juga jurulatih yang berjaya dalam arena sukan karate di dalam dan juga luar negara. Dan semoga ianya menjadi inspirasi dan juga motivasi kepada anda di luar sana, terutamanya untuk anda yang menceburi dalam bidang sukan negara kita. Sehingga berjumpa lagi untuk episod akan datang dalam Inspirasi Legenda Penyemarak Misi Emas.